Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan welcome to Lalali Life. Right. Okay, so Alhamdulillah, saya doakan korang semua sihat, sihat, diberikan kekuatan dalam menghadapi kita punya cabaran sekarang lah, cabaran pandemik. Dan ramai sangat dah makin kena ni. Saya punya jiran saja dah berapa orang kena. Rasa dah hampir, dah nak dekat 10 jiran yang dah start self quarantine. Belum cerita yang kawan-kawan lain lagi. So it's getting more and more day by day, kan? So saya harap walaupun benda tu berlaku, so you all please teruskan usaha untuk kita buatlah apa yang kita boleh buat tu, mask ke, kan, sanitizer, jangan leka. Betul tak? Sebab saya nampak ramai yang dah leka dah. Buat macam lebih kurang je. So benda ni tak bagus sebenarnya. Itu trend yang sangat tak bagus. Betul tak? Siapa kat sini yang dah ada kenalan ataupun mungkin family atau friends korang yang dah kena positif COVID? Alhamdulillah tadi saya baru sahaja hantar e-wallet dekat kawan saya, sahabat saya, yang mana dia orang dah satu family kena COVID-19. Dan saya minta sahabat-sahabat semua doakan dia, sahabat saya tu, agar dia orang cepat sembuh. Bukan sahabat saya sajalah, juga mungkin sahabat-sahabat korang juga. Kita doakan supaya the whole family sembuh, jadi negatif COVID, dan semua dapat bermain, kan, bersama-sama dengan family seperti biasa. Okay, so pada korang yang dah kena tu, so jangan risau, insyaAllah kita ada jalan, akan sembuh insyaAllah one day. Mesti akan sembuh. Amalkan saya dengar tu selalu makan vitamin C dan banyakkan minum air panas, kan. So do this thing, insyaAllah kita harap kan korang sembuh cepat. Okay. So siapa kat sini malam ni dah ready ni untuk saya share satu point, iaitu berkenaan kenapa ada usahawan kejap tukar bisnes A, kejap tukar bisnes B, kejap tukar bisnes C, lepas tu bisnes D, lepas tu bisnes E. Dan saya bukan nak cerita pasal orang lain, saya nak cerita pasal diri saya sendiri. Boleh ke boleh ni? Saya nak cerita pasal diri saya sendiri. Macam mana, apa yang menyebabkan saya ubah. Ini apa yang pandangan saya lah, my self opinion. So saya tak tahu kalau benda ni bagus. Kalau you all rasa benda ni boleh pakai, boleh gunakan, saya halalkan, gunakan benda tu. Apa benda yang saya dapat, lesson learn daripada sini. Dan lagi bagus juga kalau you all bantu saya, bantu saya untuk share pada kawan-kawan kita yang buat bisnes, tak kisahlah agent ke, dropship ke, stokis ke, yang buat bisnes, yang you tahu bahawa diorang ni kena kuat hadapi macam-macam ujian. Tolong share video ni, tag nama dia pun tak apa, supaya dia dapat something daripada session kita hari ini. So saya harap korang semua dah ready. Kalau ada pen dan kertas pun bagus juga, sebab benda ni sangat penting. Okay, sangat penting. This is what I learned along the way, daripada dulu sampai sekarang. But saya yakin banyak lagi lesson yang saya kena belajar, dan banyak lagi kejatuhan yang saya kena alami, kan. So saya doakan doa daripada korang lah, sahabat-sahabat yang selalu follow Lalali. Doakan saya kuat, doakan tim kami semua kuat, dan saya pun doakan korang juga kuat untuk terus cari jalan untuk tingkatkan ekonomi keluarga kita semua masing-masing, insyaAllah. Okay, so dah ready Okay, so bila kita cerita pasal tukar-tukar bisnes ni, kita kena faham dulu kenapa orang tu buat bisnes at the first place. Betul tak? Siapa kat sini tak tahu kenapa aku buat bisnes ni? Cuba komen sikit. Tak tahu. Ataupun you all memang dah tahu, cuba komen tahu kenapa korang start bisnes. Kenapa korang start bisnes? Kenapa korang, hi cik, saya nak join agent, cik, saya nak join dropship. Kenapa korang sanggup menaip tu, type tu, sanggup susah payah tekan ni DROPSHIF macam tu, ataupun korang tu dia DS je lah. Kenapa korang sanggup buat benda tu? Dia mesti ada satu reason kenapa korang nak buat bisnes. Dan selalunya kebanyakannya adalah untuk improve dan bina ekonomi keuangan yang lebih kukuh. Betul tak? Tapi apa yang berlaku adalah bila dia try buat, dia tak boleh go, dia pergi ke A, B, lepas tu pergi ke C, lepas tu pergi ke D. So sebelum kita cakap kenapa, so kita kena faham dululah kenapa orang tu buat bisnes. So bila dia buat bisnes untuk tingkatkan ekonomi keluarga kita, so ekonomi keluarga dia, so bermakna benda tu adalah sangat penting pada masa dia nak buat tu, untuk dia tingkatkan ekonomi keluarga dia, dan menyebabkan dia nak start buat bisnes walaupun mungkin dia dah tahu bisnes tu ada cabaran dia, kan.
Tapi bila along the way kan, dia buat, ini saya perasan lah. Bila dia buat, dulu dia susah, dia rasa macam sungguh-sungguh tau, keinginan dia sangat kuat, posting lah kalau boleh tak pernah miss, buat live lah kan. Lepas tu sanggup, kalau customer tu order, masa tu juga dia hantar. Itu masa peringkat awal. Tapi bila dia dah mula selesa, tekanan kewangan dah kurang kan, duit dah start ada, dah rasa duit apa semua, dia dah start kurangkan dia punya effort. Customer nak order hari ni, lusa lah saya hantar Dia dah start malas. Malas. So benda ni benda yang berlaku tau. Actually benda ni sangat berlaku dan juga berlaku dekat saya. Benda tu berlaku dekat saya. Lama-lama bila kita dah terlampau selesa, dah kita buat relax je, kita punya urgency, kesungguhan untuk buat yang terbaik itu dah berkurang, dan menyebabkan lama-lama kita hilang minat dan hilang fokus, dan menyebabkan kita pop buat bisnes lain. Itu one of it. Tapi mostly saya ada 3 benda. Saya ada 3 benda yang saya nak korang take note. Yang 3 benda ni lah yang bakal menjatuhkan kita dan bakal menyebabkan kita asyik tukar bisnes lain kalau kita tak jaga 3 benda ni. Nombor 1 adalah attitude blaming. Kita lebih suka salahkan orang daripada salahkan diri sendiri. Kita lagi suka untuk tunjukkan orang, aku punya founder ni tak bagus, aku punya leader ni tak bagus, aku punya team tak bagus, aku punya downline tak bagus, semua orang tak bagus. Dan benda tu mungkin betul, tapi kena ingat, 1 jari kita tunjuk kat orang, 4 jari lagi tunjuk dekat kita. Thank you so much pada yang join. Selamat datang. Saya sangat-sangat berterima kasih dan saya doakan korang kaya berjaya dunia akhirat insyaAllah. So bila kita ada attitude blaming, bila saya ada attitude blaming, saya mula salahkan orang atas. Ni masalah, ni training tak cukup, tak bagi cukup training kan. Lepas tu kita pun salahkan orang bawah. Orang bawah pun cakap, alamak, diorang ni tak bersungguh-sungguh lah, malas lah, tak nak buat lah apa semua. Kita mula salahkan orang lain. Dan bila kita start salahkan orang lain, distance kita akan bertambah. Gap kita dengan leader akan bertambah, gap kita dengan downline akan bertambah. Dan kalau kawan satu level pun, kawan bisnes ke ataupun korang punya kontak dalam bisnes pun akan makin meregang, sebab kita ada satu toxic, saya panggil tu toxic attitude, yang kita suka salahkan orang lain. Please, ini kesalahan terbesar dan kadang-kadang kita tak perasan pun kesalahan ni. So kalau you all rasa bahawa semua orang salah, check balik, muhasabah diri balik malam-malam kan. Orang semua dah tidur, duduk atas tikar sejadah, check balik, kenapa aku masih tak percaya lagi? Adakah aku ada sikap ni, attitude suka menyalahkan orang lain? Sebab salahkan orang lain tu senang tu tak? Kita tak berjaya, salahkan ni. Kita tak berjaya, salahkan ni. Kita tak buat tu, salahkan ni. Alasan semata-mata yang kita bagi sekadar sebenarnya untuk memenuhkan dan memberi ketenangan pada hati kita sendiri. Padahal the whole thing semua tak salah. Yang salah adalah kita belum cukup rajin untuk buat bisnes tu betul-betul. Katalah leader tak bantu. Leader aku tak bantu, leader aku tak bagi training. You all masing-masing ada internet, betul? Ada internet line sendiri kan. Leader tak control tau internet line korang. Leader tak control. So you ada internet line sendiri, bermakna you all ada information, training ke apa benda yang you nak di hujung jari. So stop, mulai hari ni stop mengharap pada leader ke, pada founder ke untuk bantu korang. Nak buat konten, jangan harap pada leader, founder. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, buat sendiri. So no excuse. Kan, yang nak berjaya siapa? Korang. Kenapa korang sign up agent? Sebab nak bina income. So buatlah sesuatu yang boleh bantu income korang terbina. Okay, stop blaming orang lain. Tengok pada diri sendiri dan improve dan baiki mana yang boleh. Lepas tu ada juga kata, downline aku slow lah, team aku bawah aku tak bersungguh-sungguh lah, ajak masuk kelas tak nak masuk kelas lah, team aku ni diorang tak nak buat sale, tak nak push lah, tak nak promote lah. Stop salahkan diorang. So tanya diri sendiri kita lah, apa yang kita dah lakukan untuk bantu diorang ni yang kat bawah ni, yang masuk, yang you sign upkan dia sebagai team you, sebagai agent you, sebagai roadshow you, apa yang you all dah bantu dia? Cukup ke tak cukup? Konsisten ke tak konsisten? So benda tu soalan yang you all kena tanya diri you. Dan adakah you all tunjuk example ataupun leadership yang bagus? Contoh, founder buat kelas. So you all sendiri pun tak masuk, apa lagi kita nak expect pada team bawah kita? Of course lah lagi tak masuk.
So kena pastikan as a leader, you kena pastikan bahawa kita tunjuk role kita yang terbaik. Dan saya faham lah, mungkin ada masa kita malas, ada masa yang kita rajin, tapi try lawan. Kata nak berjaya kan, siapa kat sini betul serius ni nak berjaya? Ramai orang cakap dia nak berjaya tau, tapi tak ramai yang sanggup buat apa yang dia perlu buat untuk berjaya. KFC perlukan 1009 kali propose kepada orang untuk beli resepi dia. 1009 kali, bukan 109 kali bukan 19 kali bukan 1.9 kali, 1009 kali. So dia bersungguh-sungguh walaupun tak ada orang. So korang kalau leader, you all buat kelas tak ada orang datang, relax, biasalah tu. Dah berapa kali kelas? Ada dah 1000 kali kelas tu buat. Confirm belum kan? Confirm belum. So jangan putus asa, teruskan je, buat. Orang tak nak tengok. Mata tak ada live, tak ada mata masa live. That's okay, tak ada masalah. Kita buat apa yang kita perlu buat. Apa yang orang nak pandang ke, nak kutuk ke, nak hina ke, letak tepi. Sebab it will not affect your life. Okay, life kita hanya apa yang kita buat. Kalau korang benarkan orang luar daripada sistem badan kita ni untuk kontrol kehidupan kita, habis. Serius, habis. Orang kutuk sikit, alamak, tak boleh lah ni, aku tak nak buat lah. Dah sentap. Ini masuk kepada point nombor 2. Point nombor 2, kenapa usahawan asyik tukar-tukar bisnes adalah sebab dia hati tisu. Hati tisu, hati yang mungkin kita panggil hati kaca lah. Boleh tak hati kaca? Senang pecah, senang sentap, senang merajuk, senang terasa. Kita buat bisnes tau. Buat bisnes ni bukan semudah macam even kerja makan gaji. Kerja guard pun susah Korang jangan ingat kerja guard senang, dia tak boleh nak tidur, kena report, ada yang kena lewat malam. Kerja susah. Bisnes pun sama. So susah tu dia akan datang dengan macam-macam cabaran. Mungkin ada gaduh ni, ada terasa hati ni, tak ada ni, ada yang tim kita pula bergaduh, upline pun bergaduh. So mungkin macam-macam berlaku. Tapi as long as benda tu you kawal you punya hati sendiri, kawal hati sendiri, saya yakin korang boleh survive. Sebab sekali lagi saya cakap tadi, apa yang orang lain buat tak menentukan kejayaan kita. It's just apa yang kita buat pada diri kita yang menentukan kejayaan kita. Kan? Kata nak buat sales RM10,000 sebulan, tapi tindakan kita kenapa macam RM100 je sebulan? Nak RM10,000 ni, tapi hasil, tindakan, effort, kesungguhan tu semua RM100 pun kadang tak sampai. Kan, leader suruh masuk kelas, kita malah nak masuk kelas. Leader suruh buat konten, kita malah nak buat konten. Leader suruh buat posting sekerap-kerap, kita malah nak buat. Leader suruh buat FB live, kita malah buat. So, tapi kita nak RM10,000. Macam mana tu? Dia tak tally dia tak tally. Tindakan dan result dia akan tally. Kalau you all nak tinggi tapi tindakan you macam ni, jangan risau. Dia bukan macam ni tau. Benda ni akan turun ke tahap tindakan you. So jangan pelik lah kenapa kita dah buat bisnes bertahun-tahun masih tak dapat RM10,000 pertama. Buat bisnes dah ramai tim apa semua, masih tak dapat RM10,000 pertama. Jangan pelik. So kemungkinan tindakan kita belum cukup kuat, belum cukup bagus, sebab kita terlampau melayan perasaan, terlampau mudah dipengaruhi dengan perasaan dan anasir luar. Macam surat khabar, anasir luar ni yang menyebabkan kita tak boleh nak pergi jauh. Kita sabotaj diri sendiri dengan mendengar kata-kata orang yang takkan bantu kita walaupun masa kita susah. Katalah kamu cakap, kau tak payah buat bisnes lah, tak payahlah, puyuh lah aku tengok tak payah buat bisnes lah. Kita cakap, boleh saya tak payah buat bisnes, tapi boleh tak awak bagi saya at least 300 sebulan? Takkan aku nak bagi kau 300 sebulan, buat apa? Tak apa, tak boleh bagi 300, RM50 lah, RM50 sebulan, every month sampai aku mati kau bagi aku RM50, boleh? Gila, banyak duit aku, buat apa aku nak buat bagi berkat kau duit aku kan? So cakap ada. Then kalau kau tak boleh bagi, aku kena usaha untuk cari sendiri. So kau nak kutuk apa? Kutuk, terpulang. Itu mulut kau, itu hati kau. But apa yang aku nak buat adalah apa yang aku perlu buat. Aku ada ramai orang aku tanggung, aku ada banyak masjid yang aku perlu bayarkan bil air dia, surau bayar bil air elektrik dia, banyak orang susah yang aku perlu bantu, banyak gelandangan yang ada lagi kat Malaysia ni. Banyak gelandangan. Kan? So jangan sampai kita pula jadi gelandangan disebabkan kita malas nak buat sesuatu yang kita rasa susah, tapi sebenarnya kalau kita buat lama-lama dia akan jadi senang. So jangan dengar apa kata orang.
Dia takkan bantu kita masa kita susah. So why kita perlu dengar cakap dia? Why? Kenapa? Kenapa? Betul tak? Tak perlu dengar cakap orang lain. Kalau you all nak berjaya, you all nak sukses, you buat decision sendiri. Nak register agent, join kami pun boleh. Team Laleli kita masih open sekarang ni. Tapi untuk Noraisa je lah. Untuk Mekai masih ditutup sekarang ni. So kalau yang you all yang nak register, kita ada banyak produk Noraisa juga kita ada. Produk Noraisa, mostly kita fokus kepada vitamin C yang mana orang sangat-sangat perlu masa musim COVID-19 ni. Kita akan tinggalkan imunisasi dan rasa dia sedap. Korang kena try dulu. Yang penting adalah kena buat keputusan untuk ubah hidup tu sekarang. Kan? Jangan biarkan orang-orang lain menentukan hala tuju hidup kita. Sedih. Kita bukan boneka, kita bukan puppet. Kita bukan orang yang yang macam dayus lah. Orang cakap apa kita ikut. Orang cakap kita macam naif ke tolol ke. Cakap tolol marah bukanlah, bukan tolol lah. Maksudnya orang yang kita jangan mudah dipengaruhi lah, senang cakap. Especially yang kat internet ni. Internet ni kita ramai netizen, ramai keyboard warrior yang sangat powerful, level superhero. Diorang punya ayat tu boleh tahan. So janganlah mudah sentap. Kan, kalau terbaca tu anggaplah ini adalah angin lalu. So kalau jangan simpan register benda tu dalam otak kita. Sebab benda tu dia akan menghancurkan self confidence korang dan akan menghancurkan keyakinan korang untuk buat bisnes dan ubah hidup keluarga you. So jangan benarkan benda tu berlaku. So that's why kita orang selalu highlight dekat team kita, team fighters, warriors. You all kena buang orang yang negatif dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa-apa benda. Buang diorang daripada Facebook you all, supaya Facebook you all sentiasa dipenuhi dengan benda yang positif. Bila benda tu positif, insyaAllah you all pun akan jadi positif. Positif is infectious. Dia bukan pandemic COVID-19 je infectious. Positivity pun sama. Sebab tu Rasulullah suruh kita senyum. Senyum, bila kita senyum, orang lain senyum kat kita, hormon serotonin keluar. Hormon serotonin keluar, korang akan rasa bahagia, rasa gembira. Itu bagus dia tu. So bila kita rasa gembira, dia serotonin ni akan keluar masa apa tau? Masa kita happy, masa kita bersedekah tu, hormon serotonin keluar. Sebab tu kita akan rasa macam bestnya, happynya. Itu yang Allah bagi. Itu macam reward lah yang kita dapat bila korang bersedekah. Dan especially kalau orang tu cakap, syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak. Lagi banyak lah serotonin korang keluar. Okay, right. Tapi kita bersedekah bukan untuk arah orang cakap terima kasih, please. Bersedekah antara kita dengan dia. Kalau boleh tak payah orang nampak pun tak apa, lagi bagus. Okay, alright. So itu adalah nombor 2. Jangan hati kaca. Okay, nombor 1 tadi adalah jangan ada attitude blaming. Okay, dan nombor 3 adalah kita tak cukup dahaga untuk kemenangan. Kita tak cukup dahagakan kemenangan. Dulu masa awal-awal tu kita bersungguh-sungguh, tapi lama-lama bila kita dah selesa, ada duit sikit, kita dah tak dahaga macam dulu. Kita dah tak dahaga macam dulu. Kita selesa sangat. Selesalah sangat lah. Kita selesa sangat sebab kita rasa macam okey lah, aku dah ada ni, aku dah simpan sikit. But tanya diri sendiri, betul ke, cukup ke? Kan? Yang saya selalu dengar adalah kita kena ada simpanan at least 6 bulan income, bukan expenses, 6 bulan income untuk saving sahaja. So makan-makan pakai duit lain. So adakah dah cukup ke benda tu? Dah cukup tak korang punya income 6 bulan saving? Mungkin rumah dah habis bayar, apa benda, insurans semua dah complete. So dah ada ke benda tu? So kalau belum complete benda tu, please janganlah duduk selesa lagi. Push sikit diri tu. Jangan terlampau bagi excuse, bagi one last time pada diri. Jangan bagi discount. Hari ni aku last makan nasi goreng ayam. Last makan nasi goreng ayam. Aku nak diet. Tapi bila esoknya, mak, tak apa ni last. Semalam tu second last. Ni last betul. Esoknya sama juga. Sebab kita asyik bagi diskaun pada diri. Hari ni aku buat live lah. Esok malas lah. Lusa aku buat posting lah. Tak lah. Lusa lagi dulu. Lalas sebulan satu posting je. Itu pun posting tak apa-apa tak. So that's why kita tak nak benda macam tu. Please. Kalau korang nak berjaya, nak kemenangan, tolong maintain energy masa korang nak register tu.
Sampailah sekarang. Kalau 4 tahun lah energi sama dengan masa korang dalam register tu. Motivation, semangat tu kena sama. Sebab kalau tak, you are bound to fail. Kita akan gagal. Business in general, banyak persaingan. Banyak gila orang yang akan bersaing dengan kita. Tapi itu tak menjadikan kita akan gagal, tak. Yelah, dalam lomba lari ke apa ke, ada je persaingan, betul tak? Main game pun ada persaingan. So dalam bisnes pun sama ada persaingan. Tapi janganlah kita kalah dengan persaingan tu. Kita kena strive to be our best version dan buat yang terbaik untuk bantu lagi ramai orang. Itu je mission kita. Tak banyak pun. Korang agent dropship, mission korang adalah promote. Sebab apa nak promote? Sebab kita nak bantu lagi ramai orang. Kan, kalau you tak promote, you tak nak bantu orang, itu umpama macam sombong sikit lah. Sombong lah, you tak nak share apa yang you ada, benda kebaikan you boleh bagi. You tak share dengan orang apa yang you boleh bantu. Bukan sell saya ulang, bukan menjual, tapi men-share. Sharing. Orang tak suka kita menjual, korang pun tak suka orang menjual, betul tak? Kalau hard sell sangat tu rasa macam dia ni asyik nak menjual je, malas aku. Dah terus kita block dia. So dia orang pun sama, audience kita pun sama, bakal prospek kita pun sama. Dia tak suka kita terlalu menjual. So janganlah menjual. Kalau dia rasa dia perlukan, dia belilah. At least dia tahu, oh Mamat ni jual A, oh dia ni buat produk B, dia ni jual Walid, dia ni jual Muraya, ni Mikail, ni Nuraisa. So dia tahu kita jual apa, itu cukup. Kalau dia perlu, dia cari kita. Kalau dia tak perlu, jangan paksa dia. Orang zaman sekarang tak suka kan dipaksa membeli. Kan silap-silap hari bulan kena ayun nanti. Jangan paksa orang nak beli. Dan kalau dia beli, Alhamdulillah. Kalau dia tak beli, Alhamdulillah juga. Sebab rejection is normal. Kan, kalau korang buat business first time buat business ni, tak pernah seumur hidup buat business tiba-tiba okey lah, beli. Semua orang beli. Itu memang kita panggil legenda lah. Legenda. Tak, sebenarnya tak. Kan tadi saya cakap KFC pun 1009 kali. Itu normal. But menentukan orang yang boleh berjaya, kalau Colonel Sanders tu, dia tak buat yang ke 1009 tu, KFC tak ada dekat Rawang ni tak ada KFC tau. Dekat tempat korang pun tak ada KFC. Sebab tu penting jangan putus asa cepat. Buat je dan cukup kena dahagakan kemenangan tu. Buat sampai jadi. Orang cakap kita gila, lagi bagus. Orang cakap kita bapak kau super gila, lagi lah bagus. So biarkan orang kata kita gila, yang penting kita tahu apa yang kita buat dan kita tahu target yang kita nak capai. So jangan selesa sangat usahawan, walaupun korang dah relax, dah okey, income dah tak susah sangat, dah tak ada gaduh dengan suami isteri pasal duit, hutang okey lah, boleh bayar hutang. So jangan selesa sangat lagi. Perjalanan tu masih panjang. Kan? Perjalanan tu masih panjang, guys. Right. So okey ke tak okey ni? Macam hari tu kan, saya ada cerita pasal kuda kan. Ingat tak pasal kuda tu? Kuda tu kalau dia mengalah, saya rasa dia dah ditimbus dah. Kan, ada seekor kuda jatuh dalam lubang, ada orang kampung nak bunuh dia, orang kampung nak timbus dia. So kalau kuda tu dia dah putus asa, dia tak cukup dahagakan kemenangan ataupun dalam konteks dia kebebasan, dia pun takkan buat benda tu. Dia akan baring dan biar orang tutup dia mati. Tapi tak, setiap kali orang baling tanah dekat dia, dia lompat, pop, kena sikit tanah dekat dia punya dia punya rambut lawa dia tu kan. Dia buang, kena ekor dia buang, dia naik. Lama-lama tanah tu mengambus lubang tu. Lama-lama lubang tu jadi sependek, jadi cetek, dan kuda tu pun berjaya lompat. Sebab apa? Sebab dia sangat dahagakan kemenangan. So itu satu ciri penting untuk usahawan. Kalau korang nak tengok kan, orang yang dah berjaya sekarang kan, semua diorang ada benda ni. Diorang sangat dahagakan kemenangan. Seolah-olah dekat tengah laut, tak ada apa, tak ada bot, tak ada apa, dia cuba nak dapatkan nafas tu sama macam mana dia nak dapatkan kemenangan. As crazy as that. Maksudnya kalau dia tak dapat kemenangan, dia akan boleh mati. Itulah dalam fikiran dia orang. Saya bukan suruh you obses untuk duit bukan Saya bukan cakap obses duit tau. Kemenangan, kejayaan ni terlampau, apa panggil tu, subjektif. Dia boleh jadi dalam bentuk duit, material, ataupun boleh jadi dalam acknowledgement, ataupun connection. Dia boleh jadi macam-macam. But secara kasarnya, secara mudahnya, kejayaan adalah benda yang you all nak capai. Kan?
So untuk capai benda tu, pastikan you all buat benda yang ke arah benda tu. You nak dapat duit banyak, kenalah berusaha ke arah duit banyak. Jangan leader dah beritahu, masuk kelas, jom masuk kelas, kita masih malas. 2 bulan, 3 bulan tak masuk kelas. Lepas tu dah lama sikit komplain, tak ada sale lah. Macam mana nak ada sale? Macam mana nak ada sale? Takkan ada sale, confirm. Aku janji tak ada sale. Belajar pun tak nak, promote pun tak nak. Apa yang nak? Apa yang nak? Kan? So lainlah kita ni memang tak boleh nak berusaha. Mungkin kaki tak ada, nak even orang kaki patah pun, cacat pun masih berusaha untuk cari income. So jangan bagi alasan pada diri. Kan? Jangan bagi alasan pada diri. Kalau you tahu you boleh buat, you buat. Dan bukan buat sekadar buat, bukan buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Buat betul-betul lah. Buat betul-betul. Kita masa tak panjang. Macam saya sekarang ni dah umur 33 tahun. 33 tahun, dan I have only, mungkin orang Malaysia ni selalunya roughly around 70 lah, ataupun 65 tahun, 70 tahun lagi. So perjalanan tu sangat pendek. Perjalanan sangat pendek. So adakah kita cukup usaha sekarang? Sebab kita tak makin muda, kita tak makin kuat tau. Kita tak makin solid. Tak, kita makin lama makin tua. Tak kisahlah korang Arnold Schwarzenegger ke, korang Mike Tyson ke, makin lama kita akan makin lemah. So kepada peak kita punya tenaga sekarang ni, gunakan dia sehabis baik. Jangan underuse kan kebolehan kita. You all boleh bercakap, gunakan cakap tu, jangan simpan. You all boleh buat video, edit, buat video dan edit. You all boleh edit gambar, buat edit gambar. So apa skill yang you all ada, gunakan sekarang masa muda. Kalau dah umur 60 tahun nanti, tak ada benda ni dah tak payahlah. Saya cadangkan kalau dah umur 60 tahun tu, banyak-banyak akan beramal ibadat. Sebab kita tak tahu anytime akan dikumpul. Sebab 60 tahun ke atas itu adalah umur bonus. So that's why saya nak retire awal. Saya yakin korang pun sama nak retire awal. So usaha sekarang. Saya tahu bukan senang, tapi lagilah dia akan jadi lagi mencabar kalau korang tak berjaya push diri sendiri untuk dahagakan kemenangan tu. Itu memang mencabar. So pokok pangkal dia diri sendiri. Diri sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau you gagal. Salahkanlah diri sendiri. Okay. So last kali tadi saya janji 3 kan. Tapi saya tipu korang. Saya minta maaf lah, korang kena tipu. Minta maaf pada nun muka. Tak adalah. So yang keempat saya nak bagi juga ni, sebab saya sayang korang ni. Saya nak korang berjaya. Especially kalau ada Lalali Fighters dan Warriors yang tengah tengok ni, tolong jangan putus asa lagi. Perjalanan korang masih panjang. Jangan tukar-tukar produk. Sebab satu produk pun tak boleh buat 1 million. Apa benda kita nak bagi second produk lagi, produk lain lagi, kan? So please fokus. Macam mana Shield Talk fokus untuk bunuh nyamuk dulu. Lama-lama bila dia dah establish bunuh nyamuk, barulah dia buat bunuh lipas, bunuh cicak, apa lagi, bunuh tikus, benda lah, bunuh segala mak nenek binatang yang ada dalam zoo. Dia nanti lama dia boleh lah bunuh semua tu. Shield Talks dulu kita tahu dia Shield Talks bunuh nyamuk, tapi sekarang tak, dia dah expand sebab dia dah establish. So korang samalah, kita kita ni belum bisnes yang besar. Kita masih ikan bilis yang sedang menetas. Mungkin sedang menetas lagi. So janganlah kita fikir nak buat semua benda, korang takkan mampu. So fokus one by one, buat betul-betul, barulah expand. Kalau korang dah establish, dah sangat stabil, baru expand. So jangan gopoh sangat sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Itulah kot lebih kurang pepatah. Hebat. Saya dulu karangan pun saya tak buat pantun. Karangan saya bahasa Melayu memang teruk sikit. Memang tak berbakat nak menulis. Bakat tu tak tahu pergi ke mana. Saya pernah fail tau bahasa Melayu. Memang sedih. Tapi bahasa Inggeris tak pernah lah, alhamdulillah. Tak pernah bawah daripada B. Tapi bahasa Melayu fail saja. C fail. Itu teruk lah. So jangan ikut saya bukan orang yang cerdik. Tapi alhamdulillah lah, bila SPM dapatlah pula A. Saya pun pelik, macam mana SPM boleh A ni. Tapi apa pun, itu hanyalah ilmu akademik. Kan yang pentingnya ilmu life lesson, life knowledge, life skills. Benda ni korang kena belajar. Kan? Korang kena belajar benda ni. Okay, last kali, benda penting. Kenapa usahawan asyik tukar-tukar produk?
kejap buat produk ni, kejap buat produk ni. Sebab ni saya tak pernah share kan, iaitu sebab you takut nak labur duit untuk bisnes. Takut nak labur duit nak untuk bisnes. Sebab of course lah, bila contoh daripada dropship tak perlu buat modal, agent kena buat modal sikit. Tapi bila nak masuk master stokis ataupun stokis, you kena start kena buat stok. Tapi Alhamdulillah dalam Nuraisa korang tak perlu buat stok langsung walaupun you all master stokis, korang tak payah buat stok. Sebab benda tu memang Nuraisa akan simpan, dan bila tim korang order ke apa, order daripada Nuraisa yang akan hantar. Senang. Selama ni macam saya sendiri pun, saya memang bungkus sendiri saya dan Sal lah, kita orang lah yang sama-sama membungkus, hantar-menghantar. Tapi bila dah dalam Nuraisa juga, dan kita orang masih dengan Mikail, even Mikail is our best product. Memang kita cakap, saya memang suka gila dengan e-wallet, yang saya rasa benda ni sangat ramai belum tahu. Kesian weh. Siapa yang kat sini belum tahu e-wallet? Saya tak ada e-wallet kat belakang ni. Kita ada Sakura, Aura, Muraya, Honeydew dengan Raspberry kita ada. Tapi e-wallet tak ada. Mana entah hari tu saya ambil kejap. So e-wallet memang bagi saya until today kita orang masih pakai dan masih berkesan. Dan in fact tadi pun yang saya bagi sahabat saya tu, kawan ada satu family positif COVID dan anak dia ada masalah batuk berkahak semua. So insyaAllah sahabat-sahabat tolong bantu saya doakan agar kawan saya tadi tu, sahabat saya tadi tu dapat bantu anak dia selesaikan, dan saya yakin Alhamdulillah insyaAllah boleh. Yang penting sapuan konsisten, kena pakai dekat tempat yang betul. Kalau korang berkahak kena make sure banyakkan dekat belakang leher, dada depan dengan kat belakang ni. Dan kalau boleh dekat spot T, sapuan T-zone tu, dan buat kerap-kerap. Lagi kerap lagi bagus lah. Tapi kalau tak nak buat kerap-kerap pun, at least sebelum tidur dan juga selepas bangun pagi. Buat benda ni, amalkan. Ataupun sebelum mandi. Ataupun selepas mandi, silap. So boleh buat benda ni, amalkan benda ni. Saya yakin dia dapat bantu. Kalau batuk berkahar tu, insyaAllah InsyaAllah depan mata saya sendiri, saya sapukan dekat Sofia masa dia kena hari tu. Dia hingus meleleh. Bila dia, macam nak cakap, dia asyik batuk, bersin apa semua kan. Tapi bila dia pakai tu, hingus terus meleleh banyak, dan lepas tu dia pump, tak ada sesama dah. Alhamdulillah, saya syukur sangat pada tu. Dan of course lah, disebabkan Allah wallet ke, saya ke, apa ke, kita hanya dapat antara korang dengan solution. Yang bagi solution tu adalah Allah. Okay, ingat bahan ke, produk apa-apa semua belakang ni, ini adalah asbab, penyebab. Tapi yang bagi sembuh, ke atas tu, bukan ke atas lah, Allah SWT. Okay, boleh saya sambung. Last kali adalah bukan, cakap tadi yang tak sanggup labur duit. Itu dari segi stok. Dan mungkin juga korang takut nak buat iklan, takut sangat nak invest duit untuk buat iklan. Come on lah, marketing dengan bisnes kena selari. Dan of course saya tahu kita ada zero cost marketing, ada juga cost marketing yang berbayar. Kalau ada berbayar pun tak apa. Kalau benda tu sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu untuk skyrocketkan korang punya bisnes, go for it. Buat je, tak apa, that's okay. Sebab apa? Sebab duit tu akan didatang duit lain. Kita invest duit bisnes kita untuk marketing adalah seolah-olah kita make sure nadi nyawa bisnes kita sentiasa berdegup. Kan saya cakap bahasa Melayu saya fail. Berdegup. So kalau berdegup, kalau bisnes kita, jantung bisnes kita berhenti berdegup, sales tak dah lah, zero lah. Kan? Unless korang rajin buat zero cost marketing. Zero cost marketing ni bagus, dia murah. Bukan dia murah, dia free. Tapi korang kena spend masa. Tapi kalau nak cepat, nak laju, kena invest sikit. Sebab tu korang nampak ada orang yang buat Facebook ads, ada buat billboard, ada yang buat Google ads, macam-macam lah. Korang boleh try lah apa jadah ads yang korang nak try. Tapi kena berani untuk spend duit. Ramai usahawan dia try buat, tak berjaya. Lepas tu dia pergi bisnes lain, tak berjaya juga. Sebab apa? Sebab dia belum sampai level untuk invest duit dia untuk bisnes. Tak kisahlah invest untuk buat iklan ke, ataupun untuk pastikan korang have better equipment ke kan. So benda tu adalah satu investment yang perlu. Dalam bisnes kelakar weh kalau tak ada investment. Sebab semua bisnes perlu investment untuk korang grow. Okay. So in fact
Kalau nak free tak apa, saya ada benda free nak bagi. Siapa nak benda free? Cuba komen tu, nak benda free. Siapa nak benda free? Okay, kalau nak benda free, tolong join saya punya group Hasnul Biz Lounge. InsyaAllah dekat dalam tu saya akan share tips-tips business untuk bantu korang lah, especially yang baru start business, baru yang nak berjinak-jinak dengan dunia business, yang rasa macam kalau aku tak buat business, aku punya life akan makin teruk. Mungkin isteri tinggalkan aku, mungkin mak ayah akan pandang rendah pada aku. Apa ni, adik-adik lain dapat bagi mak ayah duit, asal kau tak boleh bagi mak ayah duit? Kau ni singkit sangat ke? Kau buatlah sesuatu, tambah income. Sebelum benda tu berlaku kat korang, buatlah sesuatu. Join je, simple, free Hasnul Biz Lounge. InsyaAllah kita akan share from time to time tips-tips yang bagus, yang dapat bantu yang dapat bantu korang untuk buat bisnes. Tak kisah apa bisnes, takaful ke, dropship ke, agent ke, apa semua. InsyaAllah saya yakin korang boleh dapat sesuatu daripada situ. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya doakan kepada korang yang follow daripada awal sampai habis. Saya doakan korang sukses dunia dan akhirat InsyaAllah. So itu saja daripada saya, Hasnul Lalili. #sihatkan shop, #nak mula bisnes. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.